Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mir Yusof dalam Sinar PM 21 Januari. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa wujud suara majoriti dari kalangan ahli parlimen untuk memohon berkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya sidang parlimen dapat berjalan dalam tempoh darurat. Beliau berkata Pakatan Harapan sendiri telah mempersembahkan surat kepada istana semalam dan tindakan mahkamah juga akan diteruskan. Tegas beliau, langkah itu bukan untuk mencabar pengisytiharan darurat, sebaliknya untuk memastikan sidang parlimen dapat dilaksanakan. Sementara itu, Pakatan Harapan kemuka 3 nama untuk menganggotai jawatankuasa khas bebas darurat hari ini. Mereka ialah Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Anthony Lok Siu Fok Seremban dan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kuala Selangor. Kita beralih ke perkembangan UMNO. Hari ini satu surat keliling dakwa telah dihantar oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan kepada ahli-ahli Parlimen UMNO dan BN untuk menyatakan persetujuan agar sidang khas Parlimen berhubung proklamasi darurat dapat diadakan. Surat tersebut menyatakan proklamasi darurat dan ordinan darurat kuasa-kuasa Perlu 2021 akan dibentangkan di Parlimen. Bagaimanapun, sebahagian besar ahli Parlimen UMNO menolak cadangan Ahmad Maslan terhadap gagasan itu kerana khawatir langkah itu akan memberi imej tidak baik kepada UMNO. Semalam, Pengarah Pilihan Raya UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menyifatkan tindakan mengutus surat kepada Agong bukanlah penderhakaan seperti didakwa beberapa pihak termasuk bekas Setiausaha Agong BN Tan Sri Ana Musa. Kita ke perkembangan semasa. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syahri mengakui undang-undang syariah di negara ini agak ketinggalan, terutama terhadap golongan yang berpakaian bertentangan dengan jantina. Sebahagian contoh katanya, dalam undang-undang di wilayah persekutuan, mengikut Akta Kesalahan Jenayah Syariah, penguasaan agama tidak boleh mengambil tindakan semata-mata terhadap maknya. Ini kerana pihak pendakwa perlu membuktikan individu itu menjadi maknyah di tempat awam dan dengan tujuan tidak bermoral. Menurut Ahmad Marzuki lagi, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa bertindak bagi menangani masalah itu. Ini pula rungutan ibu bapa dan pelajar kepada KPM sejak semalam. Kekeliruan pelajar dan ibu bapa dalam menghadapi persekolahan musim COVID-19 masih belum reda. Dan hari ini juga merupakan hari kedua pelajar khususnya calon peperiksaan SPM bagi tahun 2020 hadir ke sekolah. Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, kerajaan mengakui Kementerian Pendidikan perlu meneliti semula kaedah persekolah ketika ini. Beliau juga menggesa Menteri Pendidikan Senator Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin melakukan sesi libat urus yang lebih serius kerana keyakinan rakyat terhadap kementerian itu semakin merudum. Difahamkan hari ini 36 pelajar calon SPM dan STPM di Sabah dijangkiti COVID-19 selepas hadir ke sekolah. Kita beralih ke berita sukan. Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumu mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA buka kuasa serta-merta. Ahmad Faizal berkata selepas tidak lagi menjadi Menteri Besar Perak, sukar untuknya mendapatkan dana bagi membayar gaji pegawai dan pemain. Ekoran daripada itu, gaji pegawai dan pemain Perak masih tertunggak sebulan setengah untuk sebahagian November dan Disember 2020 yang berjumlah hampir 3 juta ringgit. Beliau mendakwa kerajaan negeri sebelum ini pernah berjanji untuk memberi pendahuluan sebelum PAFA memperoleh dana dan tajaan, namun sehingga kini ianya masih belum dilangsaikan. Jadi itu sahaja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangkrah Medicare. Jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Kepada anda, teruskan setia bersama kami di Sinar Harian di portal, Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube.